Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi pada pagi ini dengan satu lagi topik yang baru, iaitu tentang teknik penulisan karangan pendek untuk menengah rendah ataupun PT3. Okey, pada perjumpaan kita yang pertama, bahagian pengenalan, mula-mula saya berjumpa dengan anda sekalian, saya telah menerangkan tentang format soalan PT3. Kalau anda masih ingat, ada beberapa kertas yang perlu anda jawab. Untuk yang bertulis, ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kalau anda masih ingat, kertas 1 ada bahagian A, 20 soalan objektif aneka pilihan, merangkumi sistem bahasa, pemahaman teks. Kemudian bahagian B pula ada soalan tentang sistem bahasa, soalan yang pertama, pemahaman soalan yang kedua, petikan antologi, dan soalan yang ketiga ialah tentang novel. Novel kita dah buat dah pada kelas-kelas yang sebelum ini. Bahagian C ada soalan rumusan, meringkaskan karangan dan juga ulasan, di mana anda akan pilih satu soalan sahaja. Kertas 2 telah dimaklumkan kepada anda, ada bahagian A iaitu subjektif, iaitu penulisan sebuah karangan pendek. Bahagian B ada 3 soalan, anda perlu jawab satu soalan sahaja, di mana ia berbentuk penulisan iaitu menjawab sebuah karangan. Jadi hari ini kita akan fokus kepada bahagian A, soalan yang pertama. Soalan penulisan sebuah karangan pendek. Ini yang akan diberi penekanan hari ini. Okey, saya akan cuba tunjukkan kepada anda semua bagaimana menulis sebuah karangan yang bermutu. Sebuah karangan yang diterima dan anda boleh mendapat markah yang baik untuk sebuah karangan pendek ini. Soalan. Okey, kita akan kaji soalan dahulu. Okey, ini dia soalan. Okay, ini contoh satu daripada format soalan yang boleh anda temui ketika menjawab soalan peperiksaan. Apa yang perlu anda buat? Yang pertama sekali, apabila anda menjawab soalan ini ialah anda perlu membaca arahan. Okay? Paling penting, kalau anda tidak membaca arahan, kemungkinan anda akan tersalah tulis jawapan. Membaca arahan ini paling penting sebelum memulakan jawapan. Ya, kadang-kadang pelajar terkeliru. Ya, tiba-tiba soalan itu diubah. Kita sudah terbiasa dengan soalan yang cikgu ajar di sekolah, tiba-tiba ada pindaan kepada arahan menjawab soalan. Ini yang paling kita khawatiri. Jadi anda perlu membaca arahan ini paling kurang 2 kali. Okey, cuba kita baca arahan ini sama-sama lah. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 80 patah perkataan. 50 hingga 80 patah perkataan. Bermaksud tak boleh kurang daripada 50 dan tak boleh lebih daripada berapa? Tak boleh lebih daripada 80 patah perkataan. Okey, apa kesannya kalau perkataan kurang? Apa kesannya? Tiba-tiba markah tentulah tidak banyak. Kurangnya anda membina ayat, kemungkinan anda sudah tertinggal isi-isi tertentu, isi-isi yang diberikan. Ya, ini yang kita khawatiri. Kalau kurang tu maksudnya penulisan anda, jawapan anda kemungkinan tidak lengkap. Kalau lebih pula, lebih daripada 80 perkataan, pemeriksa akan mengira apabila sampai saja 80 perkataan pada titik yang akhir itu,
maka ayat-ayat yang seterusnya tidak akan dibaca. Kita khawatir banyak isi-isi yang diberi selepas 80 perkataan. Rugilah sebab markah tidak akan diberi. Pemeriksa tidak akan membaca jawapan yang ditulis melebihi 10 patah perkataan. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Ada apa-apa nak tanya pelajar-pelajar? Okey, Kak. Kalau lebih daripada 80 perkataan Ya, kan? kalau lebih. Tolak markah cikgu. Markah tidak ditolak, tetapi isi tidak akan diberi markah. Pemeriksa akan bagi markah setakat ayat-ayat yang ditulis bawah 80. Jadi pemeriksa akan bacalah ayat-ayat, semua ayat yang awak bagi tu. Dikhawatiri itulah kalau awak tulis agak panjang tapi isinya cuma 2. Tapi isinya ditulis dengan panjang. Tiba-tiba je selepas 80 perkataan baru anda masukkan isi-isi yang lain. Maka didapati hasil penulisan anda kurang isi lah. Jadi mungkin awak dapat markah untuk 2 isi sahaja. Isi-isi lain tu tak ada. Ya, sebab anda sudah tulis jawapan itu pada bahagian yang melebihi 80 patah perkataan. Ada soalan lagi? Berapa perenggan? Kalau 50 sampai 80 patah perkataan ini, pada pendapat anda berapa perenggan? 3. Untuk bahagian ini 3. bukan 3 tetapi 1 perenggan sahaja. Ya, betul. 1 perenggan sahaja. Sebab jumlahnya pendek sedikit, jadi nak kalau tulis perenggan pun tak berapa nampak. Sebab 1 ayat saja nak kena buat dah perenggan yang lain. Jadi tak elok lah, tak berapa cantik lah kalau adanya perenggan. Jadi untuk karangan pendek ini ditulis hanya dalam 1 perenggan. Ya. Okey, faham tak setakat ini? Faham. Okey, faham lah. Jadi baca soalan baca soalan betul-betul. Okey, selepas dah baca soalan, awak kena tahu tajuk ataupun soalan yang diberi tu. Cuba awak lihat di bahagian bawah ini. Semua tu ialah maklumat yang diberi dan diminta anda menulis karangan pendek. Apakah tajuk kepada maklumat ini? Ada banyak tu. Ada apa tu? Kepentingan. Ya, bagus. Keseluruhan isi-isi yang diberi, maklumat yang diberi berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan. Diberi pada anda berapa kepentingan ilmu pengetahuan ini? 4. Ya, bagus. 4. Anda sepatutnya menulis jawapan semua isi-isi yang diberi. Kalau ada 4, keempat-empat isi ini hendaklah ditulis. Kalau diberi 5, maka 5 isi ini perlu ditulis. Ya? Maksudnya apa yang awak nampak dalam soalan ini perlulah diambil, dibina ayat dan ditulis untuk menerangkan tentang tajuk yang diberi. Jadi kita dapati bahawa tajuk ini ialah yang tengah-tengah ni. Kita kena pandai mencari, mengesan soalan ataupun tajuk ini. Jadi tajuk soalan ini ialah kepentingan ilmu pengetahuan. Okey. Selepas awak dah dapat kesan tajuk iaitu kepentingan ilmu pengetahuan, seterusnya anda perlu mencari tema. Apakah tema maklumat yang diberi? Siapa nak bagi? Kepentingan ilmu pengetahuan dalam perkataan ataupun ayat kepentingan ilmu pengetahuan ini adanya tema. Apa temanya? Ilmu pengetahuan. Ya, kita bercakap tentang ilmu pengetahuan. Ini disebut sebagai tema. Ya, tema kepada maklumat yang diberi.
Selepas dah dapat tema, awak dah tahu dah tema yang diberi itu tentang ilmu pengetahuan, anda perlu cari kata kunci. Apa tentang ilmu pengetahuan yang dikemukakan dalam soalan ini? Tentang apa? Tentang pandai. Iaitu kata kuncinya ialah kepentingan. Ada dua bahagian dalam soalan ataupun tajuk ini. Satu tema iaitu ilmu pengetahuan dan kata kuncinya ialah kepentingan. Ya, kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi anda akan membina ayat tentang kepentingan ilmu pengetahuan lah. Jadi ayat-ayat yang awak bina itu ke arah menerangkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi didapati bahawa kepentingan ini merupakan satu yang positif. Ilmu pengetahuan ini adalah satu yang positif dan sangat penting. Oleh itu, kita akan gunakan perkataan kepentingan ini beberapa kali dan kita akan guna kata tugas seperti adalah dapat. Okey, adalah dapat. Kepentingan ilmu pengetahuan ini dapat apa? Ya, dapat beri apa? Dapat memberi impak apa? Dapat memberi kesan apa? Itu cara nanti kita nak bina ayat. Okey, langkah seterusnya ialah menyusun isi. Bila kita nak tulis, kita akan susunlah isi mana yang kita nak bagi dulu. Isi mana yang kita nak bagi seterusnya. Dengar Ya? Tak jelas, tak dengar. Oh, tak dengar. Yang lain dengar tak suara saya? Dengar. Ataupun awak kena kuatkan volume tu, kena naikkan. Mungkin kadang-kadang kita letak volume itu di tahap yang rendah. Jadi mungkin suara tu dapat dengar perlahan. Ya. Okey, baik. Langkah seterusnya ialah menyusun isi. Ada 4 isi, anda perlu tetapkan isi mana yang nak diterangkan dulu, isi mana yang nak diterangkan seterusnya, nak disusuli dengan isi yang mana satu dan nak diakhiri dengan isi yang mana. Perlu ditetapkan. Jadi anda pada kertas soalan anda boleh buat contengan ya untuk jadikan garis panduan anda ketika menjawab. Jadi di sini katalah kita letak ini sebagai nombor 1. Okey. Berjaya memperoleh kerjaya yang baik. Dengan adanya ilmu pengetahuan, yang pertama kita nak beritahu bahawa pada masa depan kalau kita jadi orang yang berilmu, kita belajar di sampai peringkat tinggi, kita akan mendapat kerja yang baik. Okey, katalah awak nak anggap ini sebagai isi yang pertama, jadi labelkan nombor 1 pada isi tersebut. Katalah awak nak bagi menyelesaikan masalah yang timbul sebagai isi yang kedua, anda pilih untuk memberi isi meningkatkan taraf hidup dan awak akan akhiri isi tidak mudah dimanipulasikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sebagai isi yang keempat. Jadi anda akan labelkan nombor ikut urutan awak nak bagi isi tadi, nak menguraikan isi dalam penulisan anda. Okey, faham tak setakat ni? Okey, boleh ataupun saya nak ulang? Faham cikgu, faham. Faham Okey, faham, bagus. Awak cepat dapat. Orang-orang yang positif macam awak ni, orang yang sangat pentingkan ilmu pengetahuan, awak telah menggunakan minda dengan cara yang berkesan. Sambil saya terangkan, sambil awak berfikir untuk memahami input-input yang saya bagi ni. Jadi rumusannya ialah yang pertama, baca soalan 2 kali paling kurang, cari tajuk soalan, tentukan tema, dapatkan kata kunci, cari kata tugas yang sesuai dan seterusnya labelkan isi yang nak diberi mengikut urutan. Okey. Kita sambung. Anda perlu ada kertas sekarang ni. Cuma keluarkan buku kecil tu, tulis seperti biasa.
hari dan juga tarikh hari ini? Hari ini hari apa? Hari Selasa. Berapa hari bulan? 2 Mac. 2. Okey, 2 hari bulan 3. 2021. Okey, tajuknya ialah anda tulis karangan pendek. Tajuk awak tulis karangan pendek. Kemudian soalan. Dah salin balik soalan ini. Yang atas ni kan. Okey, salin balik soalan. Berdasarkan kalian ni nah. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Dah ya. Okey, bagus. Belum. Bagus. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Dah bersedia untuk menulis? Hari ini kita belajar dululah. Nanti baru saya bagi soalan pada masa akan datang. Saya nak anda faham teknik menulis karangan pendek dahulu. Okey, ada sesiapa lagi yang belum habis salin soalan? Siap. Siap, bagus. Bagus. Ya. Wah, ada orang bersiul senang hati dah siap salin soalan. Okey, ini dia soalan tadi. Saya sudah bincang dah macam mana cara nak menulis. Sekarang kita mula membina ayat. Ya, membina ayat untuk menjawab soalan ini. Soalan kepentingan ilmu pengetahuan ini. Okey, untuk peringkat yang pertama, awal-awal sekali kadang-kadang pelajar ada masalah untuk mencari pendahuluan ataupun disebut sebagai pengenalan. Ya, senang sahaja awak akan ambil ataupun menghuraikan tajuk ataupun soalan. Apa tajuknya? Apa tajuk soalan ni? Karangan pendek. Ya, karangan pendek. Kita dah nak jawab dah karangan pendek ini. Apa tajuknya? Kepentingan ilmu tak. Wah, pandai. Awak pandai. Jadi ambillah perkataan ini untuk dibina ayat bagi dijadikan pengenalan. Tak payah nak pening-pening kepala. Tak payah nak susah-susah fikir macam mana nak buat pendahuluan. Ada pelajar yang ambil masa cukup lama untuk mencari macam mana cara nak mula karangan ini. Tak perlu fikir panjang-panjang. Terus ambil daripada apa ni? Daripada soalan ni. Daripada tajuk ini. Tajuk ini. Jadi macam mana nak bina ayat? Tulis macam ni. Tapi awak kena jarak sikit daripada garisan lah. Sebab jawapan ditulis dalam perenggan. Satu perenggan. Jadi jarak sikit perkataan ilmu tu. Kita ambil ayat ni, ilmu pengetahuan. Kan ini tema dia, ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tambah sikit je perkataan. Penting dalam kehidupan kita. Kehidupan semua orang di dunia ini perlukan ilmu. Baru dia jadi orang yang dihormati. Baru dia jadi orang yang sangat berguna kepada masyarakat, pada bangsa, agama. Kalau dia ni orang yang berilmu. Jadi penting dalam kehidupan kita. Itu yang awak tambah sikit. Okey, salin yang ni? Dah salin dah? Dah. Okey. Lepas dah habis dah, anda akan mula memberi terus bagi isi. Karangan pendek ini jangan
ambil isi yang lain yang tak ada di sini, yang tak diberi di sini, jangan sesekali tulis. Tulis apa yang awak nampak sahaja. Tulis apa yang diberi sahaja. Fakta-fakta yang ada sahaja. Ya, tak perlu nak tokok tambah isi-isi yang lain. Okey? Okey, Elmi, Sofi tolong matikan sound. Okey, baik. Jadi anda akan sambung terus. Tak payah nak tulis, nak selang-selang macam tu tak. Sebab ini karangan pendek, sambung saja. Bila nak sambung, kita guna penanda wacana. Oleh itu, oleh demikian, fakta-fakta seterusnya, anda akan mulakan dengan penanda wacana. Dalam ayat yang kedua ini, anda tulis penanda wacananya ialah hal ini. Tulis-tulis, sambung. Lepas titik tu tulis hal ini. Hal ini demikian. Kita ambil isi yang pertama. Isi memperoleh kerjaya yang baik itu. Saya tulis di bawah tapi awak terus sambung. Okay? Hal ini demikian kerana kita akan memperoleh kerjaya yang lebih baik dengan adanya ilmu pengetahuan. Kita sudah pun mengolah isi yang pertama itu dengan menambah perkataan-perkataan itu dalam membina ayat yang gramatis. Okey, tulis ayat ni tapi sambung tau. Saya cuma letak di bawah ni supaya saya boleh bagi pada anda berperingkat-peringkat. Hal ini demikian kerana kita akan memperoleh kerjaya yang lebih baik dengan adanya ilmu pengetahuan. Maksudnya sekarang kita sudah pun menghurai isi yang pertama. Dah siap belum? Dah. Dah. Okey. Bagus. Okey, bagus. Siapa yang belum siap lagi? Dah siap dulu. Okey, apa isi yang kedua yang kita nak huraikan? Menyelesaikan masalah yang timbul. Ya. Okey, macam mana kita nak bina ayat? Kita boleh macam karangan ini kalau tengok pada jumlah perkataan, kalau kita hanya menguraikan ini sahaja secara pendek sangat, mungkin tak cukup perkataan. Kita boleh macam huraikan isi yang pertama ini. Bila kita ada kerjaya yang baik, apa yang berlaku pada hidup kita? Macam mana tentang gaji? Gaji besar. Oh, gaji bagus. Gaji besar. Apa yang boleh kita buat duit yang kita dapat daripada gaji yang tinggi tu? Menyelesaikan masalah. Okey, isi yang berkaitan dengan kerjaya dulu. Kita tak sentuh isi yang lain lagi. Bila kita dapat duit banyak, bagaimana? Kalau kita boleh beli kereta, kita nak beli kereta yang macam mana? Kena bayar hutang. Kereta yang mahal. Kita nak beli kereta yang standard sikit, kereta yang mahal sikit. Kalau kita pergi makan angin, kita nak duduk hotel yang macam mana? Kita banyak duit ni. Bintang. Kita boleh duduk 5 bintang. Okey, kalau beli baju, tentulah kita beli baju yang branded, baju yang berjenama, bagus. Kalau awak nak guna telefon apa yang awak nak beli? Vivo. iPhone. Vivo. Wah, berapa ribu? Berapa harga? 2,500, 3,000 pun ada. Ada yang sampai 5,000. Dia beli telefon yang canggih sebab apa? Sebab
kita ada kerjaya yang baik, pendapatan kita pun tinggi, kan? Kalau kita buat bisnes kita menjadi terkenal, kita ada banyak orang kata branch di tempat-tempat lain, jadi kita banyak duit. Jadi cara tak langsung, anda boleh sambung sikit pada isi ni. Selain itu, sambung aja. Saya tulis di bawah tapi awak sambung. Kita guna penanda wacana. Selain itu, kita juga dapat meningkat taraf hidup kita. Sebenarnya kita dah ambil isi yang mana ni? Isi yang ketiga ni. Kita dah ambil isi yang ketiga ni. Macam lari sikit daripada urutan kita lah, tapi tak apa. Okay? Boleh. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Siap. Okey, ayat ni pendek saja kan? Kita ambil aja meningkatkan taraf hidup, tapi kita sambung selain itu je. Selain itu kita juga, ini menjadi penanda apa ni? Penanda wacana. Perkataan yang bagus. Perkataan yang menjadi penyambung kepada isi. Okay. Wacana. Penanda wacana. Okey, isi yang seterusnya, katalah saya nak ambil isi yang keempat. Orang yang ada ilmu ni, dia ni tak mudah dimanipulasi. Apa maksud manipulasi? Tak mudah ditipu. Pandai. Tak mudah ditipu, tak mudah tadi saya dengar. Perkataan tak mudah dipermainkan. Orang tak boleh perkena kita. Orang tak boleh ambil kesempatan pada kita. Sebab kita ni orang yang berilmu. Kita boleh fikir, orang ini ni jujur tak jujur ni. Okey, yang dia minta ini salah tak salah dari segi undang-undang ni. Kita akan jadi orang yang berfikiran kritis. Kita tak terima bulat-bulat. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu pengetahuan yang sangat luas. Kita tahu serba-serbi. Pemikiran kita tinggi. Jadi orang tak akan ambil kesempatan. Orang tak boleh menipu kita. Jadi apa penanda wacana yang sesuai untuk saya mulakan isi ni? Boleh itu. Apa tu? Selain itu boleh. Selain itu dah tulis dah kat sini kan? Kita ambil penanda. Seterusnya pun bagus lagi. Boleh itu. Antaranya? Ya. Di samping itu. Okey, bagus. Semua tu boleh. Tapi kali ini kita ambil di samping itu. Jadi selepas perkataan hidup ni, anda sambung di samping itu. Saya sebenarnya nak bagi isi yang kedua ni. Kita huraikan isi yang kedua ni dulu. Di samping itu, kita dapat menyelesaikan masalah. Masalah yang timbul, kita ambil perkataan tu terus. Mula kita tambah penanda wacana, lepas tu kita ambil perkataan itu terus. Masalah yang timbul juga ada sedikit kesilapan kat sini lah. Boleh tak awak betulkan ayat ni? Saya betulkan. Di samping itu, masalah yang timbul juga dua kali ni. Dapat diatasi jika berilmu. Okey, saya tunjukkan cara yang besar. Di samping itu, masalah yang timbul juga dapat diselesaikan jika kita berilmu. Kalau ada sebarang masalah, kita tahu macam mana cara nak selesaikan masalah tersebut. Kita orang yang boleh fikir panjang. Katalah tiba-tiba saja anda tersesat di dalam hutan. Orang yang berilmu, dia pandai untuk selesaikan masalah. Kalau awak tersesat dalam hutan, awak nak buat apa? Minta tolong. Macam mana cara nak minta tolong? Anda akan jerit, tolong dalam hutan yang tak ada orang tu. Bakar kayu. Bagi asap di atas. Bakar kayu, ranting yang kering tu supaya nampak asap. Dan orang nampak asap, orang kata mungkin ada orang tersesat kat dalam hutan tu.
Selain daripada itu, perut dah lapar ni. Kalau tak makan, boleh mati. Guna kompas yang ada dalam telefon. Yang ada telefon bimbit dalam poket dia tu, dia boleh guna kompas untuk cari arah supaya dia boleh keluar daripada hutan tu. Itu orang yang bijak. Orang yang ada ilmu pengetahuan. Ya? Kalau bateri phone mati macam mana? Okey. Tiba-tiba telefon pula, bateri pula mati. Nak buat apa? Panjat Bawa pokok. power bank. Bawa power bank. Bawa power bank. Okey. Bawa power bank, tiba-tiba internet pula tak ada. Tak ada capaian untuk internet. Nak buat macam mana? Ada pokok cari jalan keluar. Okey. Jadi awak kan guna pemikiran lah. Katalah awak lapar. Boleh makan ke? Boleh makan ke semua pokok-pokok yang ada tu? Ada tak pokok yang beracun? Boleh. Ada. Order food panda. Cendawan. Ada cendawan beracun, ada cendawan boleh makan. Macam mana kita nak kenal pasti jumpa buah. Buah ni boleh makan ke tak boleh makan? Tengok ada lubang ke tak? Kenapa? Lubang apa? Apa yang buat lubang tu? Takut ulat. Ulat. Bye. Jadi awak kan guna apa sahaja yang awak belajar, sains, mungkin awak belajar subjek-subjek lain kan. Jadi awak akan mungkin pada satu ketika tu ada topik tentang pemakanan. Katakanlah masa belajar subjek kesihatan, pendidikan jasmani dan kesihatan. Cikgu terangkan ada pokok-pokok yang bagus untuk kita makan untuk mendapatkan energi, kekuatan. Jadi awak akan dapat selesai banyak masalah lah. Seterusnya, baru kita ambil isi yang keempat. Jadi bila isi yang keempat ni ialah isi yang terakhir, apa penanda wacana yang sesuai? Akhir sekali. Pandai. Akhir sekali, tulis, sambung. Akhir sekali, seseorang yang berilmu pengetahuan tidak mudah dimanipulasikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ambil je ayat ni. Seseorang yang berilmu Akhir sekali, seseorang yang berilmu pengetahuan tidak mudah dimanipulasikan, dipergunakan. Orang lain ambil kesempatan dimanipulasikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh orang yang tidak bertanggung. Ya, cikgu. Siap? Ya. Okey, bagus. Okey, dah habis dah isi. Apa yang awak nak bagi lagi? Pendahuluan sudah ada, isi dah ada, nak kena bagi bahagian? Nutup. Okey, bagus. Saya dengar perkataan kesimpulan. Ya, anda boleh buat kesimpulan pada bahagian penutup ini. Jadi tulis kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kita nak bagi baliklah tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Ada banyak tak kesan daripada orang yang ada ilmu ni? Ya kan? Jadi itu yang awak tulis. Kesimpulannya, terdapat banyak kepentingan ilmu pengetahuan. Siap. Siap, tapi tak lengkap lagi. Sebab kalau kita kira tengok pun perkataan masih boleh ditambah lagi. Tambah sedikit. Oleh itu. Penanda wacana oleh itu. Oleh itu kita nak buat apa? Oleh itu ahli masyarakat
hendaklah berusaha mencari ilmu pengetahuan. Oleh itu, ahli masyarakat hendaklah berusaha mencari ilmu pengetahuan. Barulah lengkap. Okey, sebenarnya dalam penulisan awak macam inilah. Inilah bentuk jawapannya. Cuma ini pun ada kesilapan sedikit. Sebab apa? Sebab perkataan ilmu ni perlu dijarakkan daripada garisan. Dijarakkan. Selepas itu, tidak lengkap lagi jika anda tidak tulis apa? Jumlah perkataan. Selalunya ditulis di mana? Di bahagian bawah sebelah kanan. Saya dah kira dah. Sebelah kanan bahagian bawah sekali. Anda tulis 72 patah perkataan. 72 tu kira okey lah. Kira dah cantik dah ni. Boleh dapat markah yang bagus. Ada penanda wacana, semua isi diterangkan, format betul, ada pendahuluan, ada isi dan juga ada penutup. Anda bagi semua isi yang diberi. Kira boleh dapat A dah. Okey, pada pendapat anda susah tak susah nak tulis karangan ni? Tak susah cikgu. Tak susah Tak cikgu. susah sangat kan? Jadi macam mana nak bagi kita mahir tulis? Macam mana orang itu, kawan-kawan kita bila kita tanya dia, karangan dapat apa? Karangan dapat markah penuh. Karangan dapat A. Macam mana dia boleh dapat A? Kena rajin buat Hari-hari. Ya, itulah kuncinya. Kalau tadi kita mencari kunci kepada tema tadi, sekarang kunci untuk kita menulis dengan baik ialah dengan banyak buat latihan. Okay, bahasa Melayu bukan mata pelajaran yang susah sangat. Cuma latihan yang intensif. Kita selalu buat latihan. Kita akan cekap membina ayat nanti. Okay. Sebelum kita berpisah, saya nak beritahu awak bahawa minggu hadapan, saya tengok cek jadual saya. Saya minggu hadapan hari Selasa berapa hari bulan? 9 hari bulan. Okey, tak apa. Saya akan bertugas hari Selasa 2 minggu lagi. Saya kena jaga SPM di peringkat sekolah kita. Pada waktu yang samalah ketika PDPR ni, sepatutnya saya kena jaga peperiksaan. Oleh itu, saya akan buat siap-siap. Kemudian saya akan masukkan di YouTube. Awak buka, saya bagi link. Pada masa itu, awak hanya buka saja YouTube tu. Bahagian komen, awak dah tengok habis semua, dah faham. Bahagian komen, type nama awak dan tingkatan. Itu saja. Boleh kan? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Boleh Hari ni Sat lagi ke? berapa tu? Cikgu bagi link tu nanti ke? Sat lagi. Nanti saya bagi link. Tapi sekejap lagi kalau record ni dah siap semua, saya akan masuk juga dalam YouTube. Awak boleh tengok balik, fahamkan balik semula macam mana untuk menulis karangan pendek ini. Okay, jadi tak apa, minggu ni saya tak bagi awak latihan. Awak boleh bersedia untuk subjek lain seterusnya hari ni. Hari ni awak ada subjek apa selepas rehat? Sains kan? Sains. Sains Betul ke sains? Betul, sains. Sains dan juga nanti awak ada pendidikan Islam ni. Ya, ada 2 subjek lagi. Jadi anda boleh rehat, boleh santai-santai, relax dulu, awak akan teruskan selepas ini. Okey. Jadi selamat berjumpa semula pada masa akan datang. Okey, seperti biasa saya nak tengok lagi, nak cam wajah awak. Ini wajah handsome ni selalu ada. Ini wajah yang Akif Shah ada. Okey, Nisha selalu ada. Bagus. Haris selalu ada.
Muhammad apa ni? Adam. Adam kan? Muhammad Adam. Arun. Wah, Arun ada. Lah, Haziq bagus. Haziq daripada awal lagi dah ada. Cuma nak tidur dalam gelap pagi ni. Dia tak buka lampu. Okay. Oh, John Nicholas. John Nicholas dah muncul dah. Dah Okay, jadi. lagi sama. Airil ada. Airil, profesor kita. Lagi siapa? Aina mana Aina? Aina. Oh, lelaki je berani tunjuk muka. Perempuan ada. Okay, perempuan. Nisha. Okay, lagi-lagi Aina mana? Dia tunjuk side dia lari dah. Haziq. Wah, Haziq bagus. Cikgu. Alia, tahniah Alia. Ada syuhada. Okay, lagi. Cikgu. Okay. Ini semua wajah-wajah. Anda semua satu kelas. Kemungkinan satu kelas lah. Ada satu A. Ni siapa ni? Kesh ni tadi ni. Siapa ni? Haris Luqman. Haris Luqman dah lari dah. Cikgu. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu, nama saya Siddhartha, cikgu. Okay lah, sebab saya tak boleh nak ingat kan. Saya hanya baca nama yang ada di sini. Okay, nama yang ada di sini. Okay, Elmi. Elmi sentiasa manis, senyum. Dia makan gula banyak. Dia senyum manis. Okay, jumpa anda lagi minggu hadapan. Bye-bye semua. Okay, bye-bye. Bye, cikgu. Jumpa lagi.